Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam bahagia kepada semua. Hai, bertemu lagi kita pada sesi Azam Podcast yang kali ini. Jadi malam ini saya nak kongsikan kepada tuan dan puan, terutamanya kepada tuan dan puan yang mengalami satu keadaan di dalam tempoh kawalan pergerakan di mana rasa tidak cukup itu pada diri. Ada di kalangan kita yang makannya mewah, makannya cukup, lengkap, ada nasi, ada ikan, ada ayam, ada sayur, ada dessert lagi. Tetapi ada juga golongan yang mungkin kita kenal ataupun tidak kenal, yang makannya bercatur, yang makannya terlalu berkira, bukan kedekut, tetapi memikirkan apa lagi yang aku nak makan jika seluruh bekalan aku ini habis. Aku sudah tidak punya wang, aku sudah tidak punya gaji. Hanya yang ada sedikit ini cukupkah untuk anak-anak aku makan? Kenyangkah mereka nanti? Tak apalah, aku tak makan pun tak mengapa, asalkan mereka kenyang. Kerisauan itu bukan berlaku kepada seorang saja tuan dan puan, tetapi ramai. Mungkin ada di kalangan tuan dan puan yang mendengar siaran ini. Malam ini saya nak kongsikan satu kisah yang berlaku pada zaman Rasulullah SAW tentang bagaimana Allah memberi rezeki yang banyak kepada orang yang berniat baik kepadanya. Tuan dan puan yang saya kasih sekalian, dalam sirah Ibnu Hashim diriwayatkan bahawa Nabi semasa Perang Khandaq, Rasulullah SAW dan kaum muslimin menggali parit. Dan pada waktu itu terjadilah satu peristiwa di mana keadaan Nabi SAW bersama umat Islam ketika itu amat menyedihkan. Bayangkan, baginda SAW bersama para sahabat telah mengikat perut masing-masing dengan seketul batu kerana menahan lapar. Sudah 3 hari mereka tidak menjamah makanan walaupun sedikit. Melihat kepada keadaan ini, seorang sahabat Nabi SAW, iaitu Jabir radhiyallahu an, telah meminta izin kepada baginda SAW untuk pulang bagi mencari sesuatu yang boleh dimakan, bagi menghilangkan penderitaan lapar mereka. Setibanya saja dia di rumah, dia berkata kepada isterinya, "Aku telah melihat sesuatu yang menyedihkan pada diri Rasulullah SAW, iaitu aku melihat pada perut baginda SAW diikat dengan batu, dek kerana menahan keadaan yang teramat lapar. Adakah engkau mempunyai sesuatu yang boleh dimakan?" Isterinya terus menjawab, "Kita hanya memiliki secupak gandum dan seekor kambing betina yang kecil." Tanpa berlengah lagi, Jabir radhiyallahu an menyembelih kambing tersebut sementara isterinya menguli gandum. Dengan itu kemudiannya dimasak dalam periuk. Setelah makanan yang dimasak oleh isterinya hampir selesai, Jabir radhiyallahu an kembali kepada Rasulullah SAW. Dia berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Aku mempunyai sedikit makanan untuk kamu nikmati, tetapi ianya hanya cukup untuk beberapa orang saja. Maka aku bermohon kepadamu, ya Rasulullah, agar memilih sekumpulan kecil dalam lingkungan 3 hingga 10 orang saja sahabatmu untuk menyertai bersama." Baginda SAW bertanya, "Berapa banyakkah ia?" Jabir radhiyallahu an, seperti apa yang ada pada dirinya, iaitu seekor kambing yang kecil dengan gandum yang hanya dapat dirasai oleh sekumpulan kecil orang saja. Beliau menyatakan kepada Nabi Muhammad, "Berapa banyak juadah yang boleh disediakan?" Baginda terus bersabda, "Itu sudah cukup banyak. Kabarkan kepada isterimu bahawa jangan diangkat terlebih dahulu periuk itu, dan jangan juga diambil roti daripada dapur sehingga aku sampai nanti." Kemudian Nabi SAW membuat pengumuman, "Wahai sekalian Ansar dan Muhajirin, bangunlah kalian yang semua terlibat dalam usaha untuk menggali parit. Seseorang daripada kalangan kamu telah menjemput kita ke rumahnya untuk menikmati hidangan makanan." Jabir radhiyallahu an terkejut dan dia takut seandainya tidak cukup juadah yang disediakan,
bagi menampung keseluruhan umat Islam yang berada di situ. Jabir terus pulang ke rumah dan mengkhabarkan kepada isterinya apa yang berlaku. Masya Allah, ini satu ujian. Nabi telah menyebut semua sahabat yang terlibat dalam menggali parit, sama ada daripada Muhajirin maupun Ansar. Semua akan datang bersama-sama baginda untuk menikmati hidangan yang sedikit ini. Isteri Jabir terus jadi cemas dan terkejut. Adakah baginda SAW bertanyakan berapa banyaknya makanan ini nanti? Jabir menjawab, ya, baginda sudah pun tahu. Selepas itu, tidak lama kemudiannya, Nabi Muhammad SAW tiba dan mengarahkan kepada mereka, masuklah kalian dan janganlah kalian merasa bimbang. Sebaik saja masuk ke dalam rumah Jabir, Rasulullah SAW terus menuju ke dapur. Baginda melihat ke dalam doh yang berisi, yang ada di dalamnya beberapa doh gandum dan ke dalam periuk yang berisi kambing, sambil mendoakan keberkatan makanan tersebut. Lantas Rasulullah SAW memberikan arahan yang mudah. Panggillah orang di kalangan kamu yang boleh membantu kamu membakar roti, dan senduklah masakan daging kambing daripada periuk ini, namun jangan diangkat periuk ini. Alhamdulillah, dengan keberkatan serta izin daripada Allah SWT, semua sahabat yang berpenat lelah dalam usaha menggali parit dapat makan dengan kenyang sehingga bersurai. Namun masih ada satu lagi perkara aneh yang berlaku. Menurut Jabir radhiyallahu an, adunan gandum dan masakan kambing itu seolah-olah tidak terusik, kekal jumlahnya walaupun kesemua sahabat yang hadir pada ketika itu dianggarkan 1000 orang sudah pulang kekenyangan. Tuan dan puan yang saya kasihi sekalian, apa yang saya nak sampaikan di sini adalah, jika kita berniat ikhlas, sedikit itu akan cukup kepada kita. Jika kita merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita, rasa kenyang itu Allah akan datangkan kepada kita. Tuan dan puan yang saya kasihi, saya bukanlah ustaz untuk saya kongsikan kisah-kisah sebegini, tetapi saya sangat terkesan. Kisah ini sangat lama saya telah tahu dan saya pernah baca, dan saya kongsikan semula kepada tuan dan puan, dan saya sendiri amalkan. Setiap kali isteri saya memasak, saya akan beritahu kepadanya, masaklah dengan ikhlas dan mulakan dengan bismillah. Sedikit itu pasti akan cukup, kerana rasa kenyang itu bukannya datang daripada makanan yang kita makan, tetapi rasa kenyang itu datangnya daripada Allah yang Maha Kaya dan memberi rezeki kepada kita. Jadi, tuan dan puan yang saya kasihi, bersyukur dengan apa yang kita ada, berusaha untuk menjadi yang lebih baik. InsyaAllah, kita tidak akan mati kelaparan kerana kita mempunyai Allah yang Maha Kaya. Baik, itu saja perkongsian saya malam ini. Perkongsian rohani untuk menaikkan semangat tuan dan puan, semangat diri kami di sini, dan insyaAllah kita akan dapat menempuh segala konflik COVID-19 ini dengan lebih baik, dan insyaAllah dia akan tamat dengan segera. Baik, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.